Jadi kadang-kadang waridat ni berikan Allah banyak. Kita baru saja belajar ilmu-ilmu amalan-amalan beramal sikit, tiba-tiba didatangkan Allah khusyuk yang luar biasa dengan erti apa yang tidak pernah kita alami sebelum ni nak khusyuk sekejap pun payah. Kena molek masa takbir je ingat, yang kedua salam. Tu balik ingat semula. Takbir, tengah tu tak tahu terbang ke mana, masuk masuk dalam kedai mana, ataupun pergi ke lorong mana, tak tahu. Akhir sekali sedar, Assalamualaikum. Kadang-kadang payah ni. Tapi kadang-kadang dikurniakan Allah, dapat terasa sampai ketak kadang-kadang mengalir air mata. Mari khusyuk tu. Kadang-kadang amalannya tu tidaklah beza sangat daripada dulu. Cuma mungkin dia belajar khusus sikit, dia beri pedoman sikit, amalan sikit, lalu mendapat waridat kurnia Allah ni. Jadi, bila berlaku macam ni, kadang-kadang kalau dia tak ada pedoman, berlaku silap. Silap dari segi silap tanggapan membawa kepada silap tindakan. Baik, macam mana silap tu? Jadi dia mari fikiran, dia kata banyaknya kurnia Allah, keyakinan. Dia mula nampak keyakinan yang diberikan Allah. Dulu aku tak ada keyakinan macam ni. Kalau dulu takut segala macam takut. Takut belaka. Ngebayang dia pun takut. Oh, nak kebayang sendiri pun takut. Kena molek. Nak keluar rumah pun takut kena molek. Tengah-tengah malam sikit lah. Apatah lagi nak pergi ke tempat-tempat gelap, tepi kubur dan sebagainya. Tu lebih-lebih lagi lah. Mari takut. Tapi tiba-tiba dengan kurnia Allah ni, mari keyakinan. Tak ada kebimbangan tercabut. Ataupun menjadi semakin slow, semakin kurang. Semakin berani jiwanya. Semakin yakin hatinya. Mari waridat-waridat ni dikurniakan Allah ke dalam hati. Jadi, bila dia dapat mengecapi semua ni, sehingga dia rasa dengan amalan yang dia buat tu tak sepadang. Jadi kalau dia tak faham, dia membawa pada tanggapan yang salah dan boleh menjurus kepada tindakan yang salah. Sebab tu kena belajar kitab ni. Jadi bila dikata macam tu, dia rasa macam setengahnya tu kalau tak ada pedoman, dia rasa macam ni. Kurnia Allah banyak sangat, apa yang tak pernah aku alami selama ni, mula aku alami. Dulu aku tak pernah rasa gini, sekarang aku dah mula merasainya, dapat memahaminya. Dulu buka kitab ikan ni, dekat nak baca. Kadang-kadang lebuk kita nak duduk belak baca, tak faham benda. Tak tahu benda. Nak kata benda. Oh, 2-3 kali tanda dah, tanda ni. Habis sekali tanda. Tak apa. Tapi setelah diasuh, dididik, ada pelajaran, ada kefahaman, ada amalan, buka sikit je, nampak selalu. Kefahaman, faham lalu, nampak. Setengah tu kadang-kadang orang hurah sikit je, takat selalu. Allah, nampak. Terang, jelas, nyata. Itu sebahagian dari waridat. Tapi kalau kita tak belajar benda-benda ni, tak nampak lah benda tu. Bila kita tak nampak, kita tak hargai. Sebab tu nikmat ni, bila punca orang jaga nikmat ni, sebab dia nampak nikmat, dia jagalah. Kalau kita tak nampak nikmat, tak nampak. Benda tu ada, tak nampak. Kita tidak menghargai. Dalam kalam hikmat disebut sebelum ini, kalau kita tidak menghargai nikmat, alamat nikmat tu nak pergi. Nak menghilang. Tapi kalau dia jaga nikmat, kenapa dia jaga? Sebab dia sedar. Sedar tu dalam bahasa tasawuf panggil nampak. Nampak dengan mata hati, sedar, perasan, tahu, ingat kepada nikmat tu. Cam nikmat tu ada. Terasa nikmat tu ada. Dan dia jaga nikmat-nikmat ni. Itu kalau dalam kalam hikmat sebelum ni, itu alamat nikmat tu nak panjang dengan dia. Nak duduk lama dengan dia. Bahkan bertambah-tambah lagi nikmat itu. Jadi, kadang-kadang bila seseorang tu mencapai perkara-perkara seperti ini, sehingga dia rasa, dengan amalan yang dia buat ni tak padang. Tak padang dengan amalan yang dia buat ni. Jadi macam mana? Jadi bila dia rasa tak padang kau, ini punca kerana kefahaman yang salah lah ni. Kefahaman yang tidak tepat. Dia rasa tak padang, akhir sekali dia kata, aku kena tambah lagi amalan biar sepadang dengan waridat tadi. Mula dah. Mula capur tangan nafsu dia. Dia dah sedar. Capur tangan nafsu mari dah. Aku mula. Tak mula lah, dah tidur malam lah. Siapa berpuasa, dah buka-buka lah. Timbul. Ini semua ni kefahaman-kefahaman yang salah mula timbul. Jadi Syekh Ibn Atta nak ajar kepada kita, jangan sampai seperti itu. Sekalipun amalanmu itu dengan sekadar-kadarnya menurut kemampuan yang kau buat, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut sekadar yang kamu mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya tu.
Menurut kadar-kadar kemampuan masing-masing, tiba-tiba pemberian yang banyak ni, biarlah kurnia Allah. Kita ni disuruh buat pengabdian diri kepada Allah. Sekadar kemampuan kita. Bukan sekadar nikmat yang diberikan tu. Kalau sekadar nikmat yang diberikan tu, tak tidur malam lah kita. Sebab nikmat ni terlalu banyak. Seperti yang disebut dalam Al-Quran. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung satu-satu duk kira belaka. Kamu pasti tidak mampu menghitungnya. Nak kabar jumlah yang tersangat banyak. Tersangat banyak. Minuman sudahlah. Berapa jenis minuman. Rasa macam mana. Berapa lama. Nak kira sesa tu. Nak kira sesa atas jenis minuman je. Dari aspek ni nikmat tu lengah. Tak tertulis kita. Apatah lagi nikmat-nikmat yang lain. Baik. Dari segi kurnia tu sangat banyak. Jadi kalau kita buat kaedah ukuran, amalan kita biar sepadan dengan pemberian ni, dan itu sebenarnya tidak disuruh. Bukan seperti itu. Memang kita tak larat. Dah buat benda lain kita ni. Dan kalau kita menghabiskan sepenuh masa pun tak padang lagi. Maka sebab itu kaedah tasawuf mengajarkan kita, laksanakan ibadahmu itu menurut kadar kemampuan. Yang penting kamu ikhlas, kamu jujur, kamu hadir hati berserta Allah. Kamu faham, kita laksanakan ibadah yang kita buat tu dengan kefahaman, dengan hati yang menghadap kepada Allah, hati yang ingat kepada Allah, hati yang ikhlas kepadanya. Itu yang disuruh. Bukan sebagai timbangan kepada amalan kita itu memang tak sepadan. Jadi tak sewajar kita macam tu. Tapi kalau kita tak ada pengetahuan ni, kadang mari fikiran macam tadi tu. Banyak kurnia ni gini ni. Aku kena ganda lah. Bila ganda tadi tu kadang-kadang dia campur dengan nafsu sikit. Nafsu apa? Nafsu kat mana mari ni? Kalau mengaji tasawuf ni buah-buah halus sikit lah. Tapi baik juga kita tahu. Iaitu nafsu macam mana? Iaitu kadang-kadang dia rasa lazat dengan nikmat-nikmat pemberian tadi tu. Dia rasa sedap. Akhir sekali dia terikat dengan benda tu. Dengan pemberian-pemberian. Rasa khusyuk, rasa dia terikat dengan benda-benda tu. Bila dia terikat, jadi nak jaga, lalu dia rasa benda ni mari daripada amalan. Lalu dia buat amalan. Jadi amalannya pada waktu itu tidak lagi murni kerana Allah. Amalannya tu lebih kepada nak jaga benda-benda tadi. Jadi dia sudah peweng sikit perjalanan dia tu. Sudah babah sikit. Dia halus sikit lah. Orang awam tak, bagi orang ramal tidak faham benda ni pun tak apalah. Tapi kalau ngaji sikit, nampak benda ni, nampak itu tempat peweng. Tempat peweng sikit. Tempat dia terbabah. Jadi amalan akhir sekali, dia buat sesuatu benda kerana tujuan nak dapat kekalkan benda tadi tu. Itu satu konsep yang salah. Konsep yang salah dari segi tasawuf. Bukan berarti dia buat maksiat dengan tilangan Tuhan, tidak. Konsep yang salah dari segi tasawuf. Perjalanan rohani dia tu, dia peweng sikit, terbabah sikit. Dibimbangi takut babah-babah, akhir sekali kau jauh, dia babah teruk lagi. Kalau sekadar tu tak ada masalah sangat. Tapi takut dia terbawa-bawa terik-terik, akhir sekali dia terbabah ke lain. Babah ke lain, akhir sekali jatuh gaung. Tu kita bimbang untuk jarak jauh tadi tu. Jadi sekarang dia buat sesuatu amalan tu menurut kadar dia. Yang dia penting dia jaga, dia buat semua ini dengan kehadiran hati yang penuh, dengan ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah, dengan khusyuk hatinya, dengan hadir hatinya, tawajuh hatinya kepada Allah. Itu yang perlu dijaga. Adapun kurnia-kurnia Allah Ta'ala tu, bahagian tu bahagian syukuri. Syukur kepada Allah tak kurnia ni. Syukur kepada Allah. Jadi kalau kita tak nampak benda macam ni, itulah antara tempat yang kita terjadi kekeliruan sikit. Akhir sekali kita rasa amalan kita sikit tak padan dengan pemberian, kita pun banyak amalan nak sepadan tu. Itu mulalah. Kadang-kadang tak kena molek, dia bawa kepada apa yang saya katakan tadi tu. Akhir sekali menghilangkan ikhlas amalnya kepada Allah. Kerana tujuan nak ambil, nak dapatkan benda-benda tadi tu. Kita tujuan amalan kita ni ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah. Adapun kurnia tadi tu, kurnian Allah kepada kita, tujuannya nak memperkuatkan lagi, meneguhkan lagi pengabdian diri kita kepada Allah. Tapi kalau kita tuju ke benda tu, kita sudah lagi daripada tujuan asal. Sudah lagi. Lagi tujuan asalnya nak cari, nak dekatkan hatinya kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah. Nak cari redanya. Nak mengenalnya secara lebih dekat. Itu tujuan asal. Tapi kalau tuju kepada benda-benda lain itu, jadi babah. Kadang-kadang saya nak menjelaskan sikit
kadang-kadang berlaku pairing ni, tengah panggil pairing, terbabah ni. Kalau dia tak ada benda-benda macam ni, tak ada kosak yang betul, kefahaman yang betul boleh bawa ni, kadang-kadang banyak berlaku. Contoh yang mudah macam ni lah. Contoh kadang-kadang, yelah biasa kita tahu ayat-ayat Al-Quran ni ada barakah dia. Tabaruk ayat Al-Quran ni dibolehkan. Jadi kebetulan adalah anak-anak orang nangis mari jumpa dia. Jadi dia pun tahu ada ayat Al-Quran, ada berkat dia, Fatihah, ayat Al-Kursi 3. Dia baca, tiba-tiba senyap budak ni. Malak-malak ada. Jadi saya nak beritahu macam mana tempat kita selalu kena kecong sini ni. Akhir sekali dia pun berlaku. Mungkin benda ni berlaku berulang kali. Bahkan kadang-kadang benda yang lebih berat lagi. Dia baca benda yang sama, jadi. Lama-kelamaan bila jadi, kalau dia tak ada kefahaman tasawuf ni, dia terikat dengan kejadian tu. Baca ni jadi, baca ni jadi. Suatu hari, bila dia baca, tak jadi. Bila baca, tak jadi. Hati sudah terikat. Terikat dengan baca ni jadi gini. Hati asyik ke benda tadi tu. Dia rasa dia boleh satu kelebihan tu. Kebolehan dan kelebihan dia rasa. Tiba-tiba sampai tu tahap dia baca tak jadi sekarang. Kena malik, kau berat nangis. Sebelum ni jadi malik-malik ada. Dia mula gelisah. Mula gelisah oleh kerana hatinya terikat dengan benda macam tu. Dia ni akhir sekali dia akan cari. Juga, cuba nak juga. So, jadi juga ke mana-mana pun. Tu mula. Ini lubang. Lubang ataupun kata orang, lorong dia akan pewing. Dia akan terbabah ni. Cari juga, nak suruh jadi juga ke mana-mana pun. Biar senyap. Biar jadi apa yang terjadi sebelum ni tu. Biar jadi macam ni juga. Kalau baca tak jadi, dia cari lagi. Mula-mula cari benda molek-molek dulu. Yang muafakat dengan syarak. Akhir sekali, tak jumpa juga, tak jadi juga. Cari lagi. Kadang-kadang dipertemukan dengan benda-benda yang berlawan dengan syarak. Dia pakai juga. Kenapa? Nak suruh jadi juga ni. Ni. Ini selalu terkena kepada kita ni sebagai orang Islam, kadang-kadang berlaku ni. Orang dalam dunia, terutamanya orang terlibat dengan dunia perubatan ni, kadang-kadang inilah tempat yang mudah terbabah. Mudah terbabah. Sebab tu kena ada dasar tauhid yang kukuh, dasar syariah yang kukuh, dasar tasawuf yang kukuh, insya-Allah selamat.